Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, bersama Siti Mary dalam The Siti Mary Show. So hari ni kita jumpa lagi. Semalam semalam Mary macam Siti Mary macam bertutup, menutup aurat macam ustazah gitu kan. So kali ni dia dah vote, dia dah kembali kepada Siti Mary. So Kak Yam ni baca komen ni Kak Yam baca komen dekat phone tau. Okay, Fifi kata hi puan, hi Nurhaliza Nurwawi. Boleh tolong komen tak Kak Yam punya suara ni jelas atau tidak? Kak Yam punya gambar ni clear atau tidak? Kalau tak clear komen. Okay? Kalau clear pun komen juga. Kak Yam baca ni. Kak Yam nak tengok betul ke, okey ke Kak Yam punya ni. Kan Kak Yam cakap-cakap, Kak Yam lagi. Kan Mary cakap-cakap nanti, you all tak dengar, rugi je Ailio ni tau. Ni Ailio ni berharga. Okay guys. Yang dekat IG tu, jangan lupa masuk dekat FB page Siti Mariam Samad, founder Fessler. Okay. Oh, ramai orang cakap suara Mary jelas. Hi Felizira. Hi Siti Elvina. Okay, so tajuk kita pada hari ini. Adik-beradik tak boleh bisnes bersama. Betul ke? Apa korang rasa? Betul ke adik-beradik tak boleh bekerjasama? Tak boleh bisnes sama-sama? Cuba korang komen kat bawah. Betul ke? Kak Em macam sebab tu kita bawa topik hari ni sebab ni interesting sangat. Sebab orang cakap alah malas lah adik-beradik ni susah lah. Even Mary pun pernah cakap lebih baik elakkan dari 3 golongan ni. Okay? Jiran, saudara mara, adik-beradik ataupun kawan. Okay? So malam ni kita akan kupaskan. Boleh ke adik-beradik berbisnes sama-sama ni? Apa pendapat korang? Cuba korang komen sikit kat bawah tu. Mary nak tahu ni. Mary nak tahu. Susah ni nak bisnes dengan adik-beradik. Wow. Betul ke? Okay. Lagi apa ni? Katanya tak sebab adik saya orang pertama tolong jual. Oh maksudnya tak tu apa? Maksudnya tak susah lah. Kan? Okay. So lagi apa lagi ni? Dia kata tak betul. Oh tak betul. Okey. Wah ramai bagi pendapat ni hari ni. Syok gila. Hai Iza Meme. Daripada IG dia masuk dekat Facebook. Okey lagi? Tak betul. Wah tak betul Ada orang, certain orang dia akan cakap betul. Memang susah nak berbisnes dengan adik-beradik. Okay? Ada orang dia kata paling senang sekali bisnes dengan adik-beradik. So, hari ni Kak nak kupaskan dengan korang. Nak kupaskan dengan korang sebab benda ni interesting sangat. Ramai orang macam skeptical. Dia kata, tak nak lah nanti suka hati dia orang je. Nak buat, tak nak buat. Benda tu susah nak handle. Yes. Okay, Kak Yam share dulu. Kak Yam lagi, Asmazi. Maafkan Mary sebab ini kali kedua Mary menggunakan Mary, okay? So, Mary nak share sikit pengalaman Mary lah as a founder, okay? Pada mulanya starting tu, Mary punya kakak join sekali, okay? So pada mulanya Mary rasa macam boleh ke aku handle dah lah kakak-kakak. Nanti kalau aku macam marah sikit dia cakap apa. And then boleh ke skeptical lah kan. Skeptical nanti susah nak handle lah sebab kita kenal tau daripada kita ni macam mana susah nak bayar ke, nanti dia hutang dulu ke, tak bayar ke. Okay. So at first place Mary rasa macam tu tau. Okay. And then sampailah Mary ada tetapkan prinsip Mary cakap okay, no matter who you are, tak kisahlah siapa pun kau, saudara mara ke, jiran ke, sanak saudara ke, siapa je sepupu sepapat ke,
Nak restock kena bayar dulu baru dapat stock. So saya buat rules tu and then adik-beradik Mary boleh ikut. So alhamdulillah selepas tu okay lah, but sometimes annoying gila sebab diorang ni suka nak meminta simpati tau, suka nak kita kasihankan dia, suka nak bagi, nak lebihkan dia dulu. Macam tu. So Mary rasa macam no, tak boleh. Tetap sama dengan orang lain, tak boleh ada keistimewaan ke apa ke, tak boleh. Okay, so jom hari ni ayam lagi Mary nak memperkenalkan. Yes, ni Michelle kata adik pun kena terus bayar juga, no mercy. Wow, orang pertama tuan promote business saya lah, mami saya, dia juga first customer saya. Amazing. Okay, Izzah Rosli kata kakak saya, adik ipar saya, my SD partner, setia bersama saya daripada mereka dropship lagi. Okay, salah satu orang kata bestnya adik-beradik ni because dia akan stay dengan kita. But sometimes ada orang sampai bergaduh and then membuatkan jadi kucak-kacik. Ada juga macam tu tau. So hari ni, jeng. So hari ni Mary nak bawa dekat you all tetamu istimewa yang akan mengulaskan tentang adik-beradik boleh bisnes, ya ke atau tidak. So jom kita bawakan tetamu kita pada hari ini. Alright, sekejap Okay, hai. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. So tu dia kita punya tetamu kita pada hari ni. Sebentar ya Kak Yam nak off. Kak Yam lagi Mary punya IG. So boleh masuk dekat Mary punya FB page. Alright. Okay, so tetamu kita pada hari ini adalah Uswah Hasanah Abdul Samad. Kenapa sama Kita adik-beradik ke? Mungkin. Wow, amazing. Okay, so Uswah Hasanah, sila perkenalkan diri anda. Hai, saya Uswah Hasanah, berumur 32 tahun, asal Kuantan Pahang, now bergelar AEP Kuantan Pahang dan masih bekerja swasta. Okay, Uswah bekerja dekat mana tu? Share sikit. Okay, so sekarang saya masih bekerja di salah sebuah mall dekat East Coast, dekat mall dekat Kuantan sebagai tenancy design coordinator. So kerja macam mana tu? Okay, biasanya tenancy design ni dia biasa kita bergaul dengan orang-orang macam orang designer dan kontraktor sama ada brand-brand yang besar macam Bonia, apa-apa tu kan. So dia orang akan submit drawing pada kita, lepas tu kita akan review dia punya drawing sama ada lulus ataupun tak lulus. So itu adalah kerja saya di dalam sebagai office staff. Okay, so dah berapa lama dah kerja dekat situ tu, dekat mall tu? Okay, so saya bekerja kat situ daripada fresh graduate sampai sekarang selama 10 tahun. Wow, lama. Amazing, 10 tahun. Okay, so boleh ceritakan sikit macam mana boleh join business Faithler ni? Cuba share sikit. Alright, jap. Before that, boleh tak orang dekat Facebook ni tolong share? Mungkin lebih ramai orang nak dengar ni. Ni antara perbualan antara adik-beradik ni. Okay. So korang kena share tau dekat 10 group, dekat wall korang. Okay. So, alright, Uswah. Boleh. Sambung. Okay. First time, mula-mula saya tak join lagi Faithler ni. So mula-mula saya adalah orang di sebelahkan tabir Faithler, iaitu designer, part-time designer Faithler lah dulu, yang dulu-dulu. Kewujudan Faithler saya lah yang design.
Waktu tu saya telah mengeluarkan produk sendiri, iaitu saya funder kepada produk kecantikan pada waktu itu. Waktu itu rasanya dalam 5 bulan atau 6 bulan lah. So bila saya dah buat Kak Yang punya Puan Siti Mariam punya artwork semua, lepas tu dia cakap dekat saya, Hasnah, why not you join, dia panggil saya Hasnah ya. Hasnah, why not you join Stockist? Waktu tu saya masih buat produk saya dan buat produk dia. Dan saya ada dua kerja lah waktu tu. Lepas tu tiba-tiba dah lama tu dia nampak macam saya tak grow kan. Lepas tu waktu masa saya buat kerja produk saya, dia still waktu tu dia dah pergi kelas IMKK semua, dia still WhatsApp saya, dia kata, Hasnah, kau kena buat macam ni, kau tak boleh buat macam ni, IG macam ni, kena buat macam ni. So saya pun cakap, okey lah aku buat. Lepas tu dah lama tu dia cakap kat saya, Hasnah, kau ni tamak kenapa Hasnah? Dia punya conversation WhatsApp tu ada lagi. Hasnah. Cakap apa? Dia cakap apa? Hasnah, kau ni tamak kenapa? Kau nak buat yang mana satu? Kalau kau nak buat dua-dua, kau tak boleh fokus Hasnah. Kau ni pilih mana satu. Lepas tu kita dah macam dia dah cakap macam tu, kita cakap, Yang ni macam mana? Lepas tu fikir. Lepas tu fikir dia ada ilmu sebab dia selalu pergi kan. Waktu tu dia staff nurse tapi dia kat KL senang nak dapat ilmu berbanding dengan Kuantan waktu tu 2017-2018 macam tu. So dia cakap macam tu, lepas tu saya pun terfikir, okey lah, Yang dia ada ilmu, dia selalu pergi cari ilmu. So why not aku tinggalkan produk ni sebab produk ni baru lagi, tak ramai lagi kenal. So aku tinggalkan produk ni, aku join Kak Yang. So waktu tu lah join Kak Yang. Lepas tu lepas buat design pun sama juga. Lepas buat design kalau lambat sikit dia call, Hasnah cepat. Memang kena marah lah waktu tu. Tapi rasa macam biasa je lah kena marah sebab adik-beradik kan. Kalau tak tegur kita, kalau tak tegur kita macam tu juga. So dia tegur buat. Lepas tu dah lama tu buat Fat Flow rasa seronok lah sebab duit masuk tiap-tiap hari. Lepas tu ada cerita semua. Sabar dulu. Okay. So, macam mana boleh tiba-tiba je daripada bekerja and then tiba-tiba nak jadi founder produk. Waktu tu dia buat serum muka. So, kenapa? Macam mana boleh tercetusnya nak buat serum muka pada waktu tu? Okey, waktu tu rasa macam waktu tu dah anak 2 orang, rasa macam aku ni tak boleh, husband pun bekerja, saya pun bekerja. So saya rasa macam aku ni tak boleh macam ni, gaji takat tu juga, tak ada pun duit income yang lain masuk kan. Lepas tu pergi scroll IG, waktu tu IG. Lepas tu tengok adalah kilang OEM tu. Lepas tu ambil daripada sana. So boleh dia ambil dalam kadar yang sikit lah, boleh ambil sikit-sikit tapi dah restock banyak kali lah dengan dia. Itulah bermulanya tercetus nak buat side income sebab daripada kita dah ada anak, tak ada income, itulah bermulanya. Okay, so sebab tak cukup duit lah kan. So buat side income. And then dengan beraninya terus jadi founder guys. Okay, dengan beraninya terus jadi founder, buat produk muka, serum muka. Letup. Okay. Pada waktu tu senyap-senyap je dia buat produk guys, okay. And waktu tu Mary tengok, okay, tak apalah dia nak buat produk. And then the thing is, kenapa Mary tegur dia jangan tamak and then fokus, sebab dia tak fokus tau. Dia tak fokus and then Mary tengok dia buat dekat IG dia je. IG dia shot sendiri dengan tak pergi belajarnya. Facebook dia tak ada apa-apa langsung. So itu yang Mary cakap tu, kau kena buat macam ni, Lepas tu dia degil tau. Dia nak juga buat dia punya tu. Alright, so berapa income, berapa sales pada waktu tu? Waktu jadi founder tu, berapa sales? Okay, so waktu jadi founder tu sebulan lebih kurang dalam 1,600 sebab waktu tu dah ada seorang stockist dengan ada 10 agent. 1,000 je? Waktu itulah waktu mula-mula. Okay, 1,000 tu sekarang ni sales kita punya dropship je. Puan Uswah Hasanah. Okay. So kalau macam tu payah jadi founder. Kan? Betul tak? Sales tu macam sales dropship kita je kan. Sebab apa? Sebab founder tak ada ilmu. Okay. So ini salah satu contoh juga. Okay.
ramai orang nak kaya, dia terus nak jadi founder. Sebab dia ingat, kalau aku yang pegang produk ni, aku akan jadi kaya. Silap besar. Okay. I'm telling you the truth secara jujurnya lah Mary nak cakap, kalau Mary ni dulu, bolehlah berpatah balik, Mary nak jadi stokis sahaja. Sebab for me, stokis lagi kaya daripada founder. Founder nampak je kaya tapi kena bayar banyak benda, komitmen, marketing, kena fikir, nak guide team, kena fikir. So, itu yang kesalahan ramai orang. Start bisnes, nak kena ada kedai dulu baru nak buat. Nak kena jadi founder dulu baru nak buat bisnes. No such thing. Tak ada apa yang membuktikan kalau you terus jadi founder akan berjaya. Alright, so inilah dia salah satu contohnya. Alright, and then macam mana boleh buat decision untuk stop produk tu sedangkan dah buat design sendiri, dah buat poster sendiri, and then upload dekat IG, dah cari agent, stokis waktu tu kan. So macam mana boleh buat decision untuk stopkan siram muka ni and then nak buat Fat Flare sepenuhnya? Macam mana tu? Okay, first time decide nak buat Fat Flare sebab tengok Kak Yam selalu pergi cari ilmu. Lepas tu apa yang dia ajar pada kita, benda tu menjadi. So start daripada situ. Rasa macam lebih baik aku tumpukan pada Kak Yam punya bisnes. Mungkin dia boleh ajar kita. Kemungkinan saya tak boleh jadi seorang leader yang baik, tapi bila saya duduk bawah walaupun adik-beradik, dia boleh ajar kita. Tapi kita kena buang ego lah. Bila dia duduk adik-beradik, kita kena buang ego kita. So bila dia marah ke apa, kita kena terima. So daripada situlah kita tengok, saya tengok Kak Yam selalu pergi IMKK, pergi kelas Dr. Azizan, mana-mana semua dia pergi kelas teacher, Instagram tu, semua dia pergi. Lepas tu saya decide ikut Kak Yam. So suami pun cakap, okay lah, since dah nak ikut Kak Yam, ikutlah. Dia ajar tu, buat je lah apa-apa pun. So daripada situlah bermulanya. Okay, so bila dah buat keputusan untuk join Fat Flare ni memang tinggal lah. Ke waktu tu berat hati juga nak tinggalkan produk tu? Waktu tu stok masih ada. Lepas tu stok masih ada stokis kan. So waktu tu bagi stokis yang pegang stok tu, dia yang handle. Sebab kita dah keluarkan modal dan ada barang lagi, takkan kita nak biar macam tu. So kita ada stokis sebab kita tak boleh nak fokus ke benda, fokus pada satu, dah nak buat Fat Flare, barang tu tinggal bagi stokis tu, minta stokis tu handle. So stokis tu yang handle sampai produk dah habis. Tapi sampai sekarang pun orang masih ada call lah, cakap kalau sebab ada IG kan, orang masih call, ada lagi ke serum muka ni? Lepas tu boleh lah, tak reti nak jawab dah stok ke macam mana. Cakap macam tu je lah. Alright. Okay, so tak ada, waktu buat keputusan kan, tak ada rasa macam aduh aku ni kakak, lepas tu kena masuk bisnes adik aku. Macam jatuhlah bagi dekat jatuhlah credibility aku sebagai seorang kakak. Malulah aku. Ada tak rasa macam tu? Mula-mula yang decide nak keluar produk tu pun dah bagi tahu Yam sebenarnya, aku keluar produk ni. Waktu tu pun Yam dah tahu. Lepas tu tiba-tiba Yam pula suruh kita jual produk dia. Lepas tu rasa macam aku dah ada produk sendiri, kenapa aku nak jual produk Yam? Aku ni kakak, aku nak duduk bawah dia ke? Waktu tu memang terdetik lah. Takkanlah aku kakak nak duduk bawah dia kan? Ego tu waktu tu memang tinggi gila. Lepas tu bila dah rasa fikir benda yang jalan yang paling betul adalah ikut Yam. Lepas tu rasa okey lah. Ego, tak nak ego tu kena rendahkan sebab dia leader kita. So kita nak ambil ilmu daripada dia, memang kita kena rendahkan ego pada waktu itu. Alright, so ada jugalah perasaan tu kan. Rasa macam, ada ke aku ni kakak kena duduk bawah dia, nanti dia marah aku, jatuhlah credibility ke apa semua kan. Okay, so and then waktu start Fat Flare and then you adalah stokis, terus start dengan stokis, betul tak? Okay, so betul. Macam mana pengalaman jadi stokis antara stokis yang terawal ni? Macam mana pengalaman dia dengan founder ni
adalah adik sendiri. Macam mana pengalaman dia? Share sikit. Okey, pengalaman bila berada di kalangan stokis-stokis dan kita pula adalah adik-beradik dia. So macam dekat dalam grup tu, bila founder, dulu kan Kak Yang orang panggil founder Rimau kan. So bila je dia macam dah bising-bising dengan dalam grup, kenapa pula yang ni marah? Rasa macam aku ni kakak dia, macam dia nak marah aku, kenapa? Rasa macam tu lah. Kalau kawan-kawan dia yang lain mungkin okey lah, tapi kakak dia. Lepas tu rasa aku nak apa WhatsApp Yam lah, kenapa tahu Yam ni marah aku, apa salah aku? Padahal benda tu dia bagi tahu general dekat dalam tu, tapi kita terasa lah sebagai kakak kan. Lepas tu pernah lah PM dia, lepas tu dia pun tak balas, dia tinggal blue tick je. Ayam ni marah sungguh kat aku ni ataupun semualah, tak kisah lah waktu tu. Tapi memang ayat dia berdesik rasa, memang dia waktu tu dia marah. Dia cakap tak apalah, mungkin macam ni kot, biarlah dia nak marah pun buat tak tahu je lah. Kalau kita tak salah mungkin bukan, kalau kita tak salah buat apa kita nak takut ke apa kan. Lepas tu sampai sekarang kalau ia marah, biarkan saja, sebab itu adalah dia punya cara nak marah, dia punya apa ni, AEP ke SP ke, itu cara dia. So kita orang bawah dia, kita ikut je lah cara dia. Nak marah ke, nak menyinga ke, itu adalah leader kita. Amazing. Okay, sebab mula-mula orang cakap apa Mary, Kak Yam lah ni Mary Kak Yam ni dulu apa founder Rimau lah, selalu marah lah semua tu kan. But sebenarnya kita marah semua orang kat dalam tu, bagi semua orang tahu kan, supaya jangan repeat lagi kesalahan ni. Okay, alright. And then okay, so apa yang you dah capai bila join Fatfler ni? Okey, antara apa yang saya dah capai, saya dah bayar habis loan kereta wajah. Lepas tu loan kereta wajah waktu saya nak buat kereta wajah, nak buat loan pertama saya, dia punya kesusahan dia menimpa-nimpa sebab waktu tu saya kerja baru berapa ribu je, loan tak lulus. So banyak kali buat loan, tak lulus sampai fed up. Lepas loan tak lulus tu sampai fed up, aku malas lah buat loan. Tiba-tiba yang last kali bagi duit muka, lepas tu bagi surat sokongan apa tu, lepas tu lulus. Lepas tu rasa okey dah lulus, okey lah. Lepas tu sekarang dah habis bayar kereta wajah dengan duit Fatfler, ada tambah duit gaji dengan duit Fatfler lah. Alhamdulillah. Itu adalah satu. So yang kedua adalah saya dapat duit untuk belanja. Okay. Majoriti duit untuk belanja harian adalah duit dari hasil Fatfler. Sebab kita bekerja suami isteri pun sebenarnya tak cukup. Sebab sekarang anak hantar anak lagi, lepas tu yuran lagi, yuran petang lagi, kafar lagi, macam-macam. Kita lagi nak pergi kerja, pergi balik. So duit bekerja tak cukup. So 100% duit belanja saya dengan suami adalah daripada Fatfler. Fatfler 100%. Kalau saya tak buat Fatfler, saya tak tahulah mana nak cari duit untuk saya belanja tiap-tiap hari. Nak musim macam sekarang ni, memang saya tak tahu dari mana nak cari duit. Yeah, so sekarang itu ni adalah win kedua. So ni kena cuti tanpa gaji ke macam mana? Ini kita bekerja dengan Singaporean, dia orang masih bayar gaji kita lah. Tapi tak pasti dah potong ke tak potong, tapi ikutkan dia cakap mesti berbayar lah gaji. Alright. So share ada lagi pencapaian dengan Fatfler. Ni 3 tahun lebih ni bersama Fatfler, antara orang yang terawal bersama Fatfler. Takkan baru 2 je, mesti ada banyak lagi ni, dia rahsia guys, dia rahsia. So kita korek malam ni. Apa lagi? Okay, win yang ketiga adalah sebenarnya saya dah niat lama. Bila anak-anak saya duduk dengan mak mertua, saya nak belikan kowe tau. Sebab rumah mak mertua waktu tu tak ada kowe, ada filter biasa je. So saya cakap suami, penapis air kowe. Penapis air kowe. Lepas tu saya cakap suami, why not kita belikan penapis air untuk rumah mak dia,
untuk anak-anak kita sebab anak-anak kita duduk kat sana. So kita nak bekalkan air yang elok lah, air ada filter. So sebenarnya benda tu nak buat 2018 nak beli penapis air, tapi waktu tu rasa masa tak mengizinkan. So pada bulan 6 tahun lepas saya berjaya, bulan 8 bulan 9 macam tu saya berjaya register Kowe, dan Kowe tu letak dekat rumah mak mertua saya, dan bulan-bulan saya yang bayar dengan hasil pack clear sahaja. Alhamdulillah, amazing. Alright, lagi? So keempat adalah saya, alhamdulillah tahun lepas saya pada bulan 11 saya berjaya membeli sebuah kereta Mitsubishi Triton, dan deposit muka tu 100% daripada Fab Clear. Sebenarnya waktu saya nak buat loan kereta ini adalah waktu saya pergi ambil kereta. Lepas tu nak pergi jumpa Kak Yam. Waktu tu Kak Yam pergi Sabah ke Sarawak. So tak sempat dah jumpa Kak Yam. Sempat pergi dekat store saja ambil produk, lepas tu terus balik. So waktu saya nak beli kereta ni, sebenarnya saya takut sebab saya dah pernah cuba banyak kali untuk beli kereta, takut tak lulus. Tapi bila saya cakap, saya bagi saya punya statement bank semua, dia reject, dia cakap ini tak lulus ni. Sebabnya gaji terlalu rendah. Dia cakap tak boleh beli kereta ni, you kena beli kereta yang harga 25,000 ke bawah. Tapi tiba-tiba dia cakap, saya cakap dengan dia, tak boleh compromise lagi ke? Dia cakap boleh, kecuali muka you tinggi. Lepas tu saya pun dah bincang dengan suami, sebab apa saya beli Triton? Sebab saya sebelum ni saya pergi KL ambil stok dekat HQ, guna saya punya wajah sampai wajah saya dah lowered. So dah banyak kali pergi sana memang pergi ambil stok sampai wajah dah lowered. Lepas tu setiap kali nak pergi ambil kena repair. Setiap kali ni kena repair. So saya pun discuss dengan suami, cakap why not kita ambil Triton ataupun 4.4 lah kan, Ford ke apa, untuk kita angkut barang. Yes, untuk kita angkut barang. Lepas tu suami saya cakap, okay kita cuba. Tapi dalam waktu saya cuba tu saya takut sebab saya punya loan saya takut gagal. Tiba-tiba orang tu cakap, okay kalau you bayar muka tinggi, kereta boleh keluar. So waktu tu saya bayar muka jumlah yang tinggi pada kedai tu. So dia kata, okay you punya loan lulus sebab walaupun you punya statement bank, you punya gaji tak cantik, tapi you bayar muka yang tinggi, kereta you lulus. So waktu tu lah excited gila sebab first time. Okay, jap. Nak tanya, guna account statement business ataupun gaji personal? Gaji personal. Oh, kenapa tak guna business punya statement? Tak guna business punya statement sebab waktu tu statement macam tak cantik, tak beranilah guna dulu yang sendiri punya. Lepas tu dia cakap memang nak guna yang business. Lepas tu bila dia cakap boleh bayar muka tinggi, so waktu tu saya pun tengok saya punya duit simpanan ada berapa. Lepas tu dia kata okay kalau you bayar muka yang tinggi, kereta you lulus. So waktu tu lah okay lah, kita tak payah guna company bank lah, kita guna je akaun ni sebab nanti kalau ada apa-apa senang sebab yang ni saya punya kan, bukan saya guna yang bisnes. Mungkin yang bisnes saya akan beli kereta lain insya-Allah ataupun akan beli rumah dengan yang akaun company. So saya guna dulu yang saya punya ni lah personal. So alhamdulillah lulus. Okay, amazing. So keluar bulan November kan? Yes, November. Okay. Alright. Saya belum try lagi ni bawa kereta siapa belum try. Kereta Uswah belum try. Kereta Winnie belum try. Kereta Aida belum try. Kereta Kak Ija je, Syariza je yang Mary pernah naik. Sebab first dia dapat kereta, dia terus datang office. Bawa Mary, bawa Kak Yam and husband makan. Ni yang 3 lagi ni.
beli kereta Hunter Vector belum dapat naik. So bila nak bawa ni, Mary pun nak try juga naik 4x4 ni. Best ke tak best ke kan? Okay, so Alhamdulillah tahniah atas kereta baru dikeluarkan pada November 2019. Alright, apa lagi yang you rasa you dah capai dengan Vector? Okay, macam saya selain daripada saya selain daripada saya membantu adik-adik kalau macam tak ada duit, hulur duit, saya juga selalu pergi hantar makanan dekat rumah anak yatim yang berada dekat kawasan rumah ni lah. Sebab kat situ memang ada waktu saya kerja, kita memang panggil sekolah anak yatim tu pergi East Mall. Memang ada, kita akan bagi beg sekolah lah macam-macam. Dan daripada situ lah saya tahu, okay, rumah anak yatim ni memang susah. So ada kala kalau macam saya ada rezeki lebih, memang saya akan pergi beli beras, beli susu, pergi hantar dekat rumah anak yatim. Itulah antara win-win yang saya dapat capai, apa yang saya nak. Benda tu sebenarnya saya ada letak dalam saya punya dream board. Kereta, Mitsubishi, Kowe, lepas tu pergi sedekah rumah anak yatim, bagi duit dekat mak ayah, lepas tu bagi belanja adik-beradik, bagi adik-beradik duit belanja untuk belajar macam tu. Tu memang semua ada dalam dream board saya. Bermula daripada tahun 2018. Oh, jap. Don't tell me yang dream board tu betul-betul berkesan. Yes, betul-betul berkesan. Oh, ingatkan. Itu sebenarnya memang betul daripada dream board. Macam mana? Itu memang betul daripada dream board sebab saya kan Kak Yam selalu cakap, kau tak buat dream board ke? Kau tak buat dream board ke? Lepas tu memang betul-betul dream board nak beli kereta, nak letak kuih, nak bagi sedekah dekat orang tu. Benda tu adalah benda yang betul terjadi. Sebab waktu saya buat dream board, saya akan pergi masuk bilik setiap pagi. Okey, kan dekat dream board kita akan tulis aku nak capai kereta, aku nak beli kereta ni pada bila. So benda tu adalah walaupun bulan tak sama, tapi tahun itu adalah tahun apa yang saya betul-betul nak capai. So benda itu semua adalah hasil dream board. Sebab bila kita nampak benda tu, itu adalah doa kan. So benda tu memang termakbul lah. Alhamdulillah. Wow, amazing. So nampaknya dream board memang kata bila kita selalu tengok jadi doa, kita dapat rasa kan. Bila kita tengok dream board nak kereta tu, kita rasa macam tak sabarnya kalau naik kereta ni kan, betul tak? So rasa, cakap and fikir tu semuanya adalah doa. Okay, so siapa yang belum buat dream board tu, silalah buat dream board. Siapa yang belum upgrade dia punya dream board, silalah upgrade. Okay, sebab itu semua kita nak tengok hari-hari, the power of dream board. Alright? So, okay, nak tanyalah. Okay? Apa perasaan bila leader you, founder you, marah you? You sebagai, bila adik-beradik kan, rasa macam, kau hajar je dia ni, adik aku kot, kenapa nak kau hajar aku? Macam tu, ada tak rasa macam tu? Okay, kadang-kadang bila dia marah tu memang terasa lah. Memang terasa gila. Kenapalah Yam cakap dalam hati, kenapalah Yam cakap dengan kakak mesti macam tu. Kadang-kadang kalau kita cakap ada sedih lah, down lah. Tak ada lah sedih, tapi macam kalau dia hantar mesej macam tu dan group cakap aku nak PM je dia ni, mesti dia tinggal blue tick. So no point juga, dia akan baca je, dia tak balas. So kadang-kadang rasa kenapa yang buat macam ni. Mungkin dia tak nak bezakan adik-beradik dia dengan orang lain kot. That's why dia main marah je dekat dalam grup. Kadang-kadang actually nama saya adalah waktu dalam grup, nama saya yang selalu kena marah dengan Yam. Sebab saya adalah yang pernah labelkan saya antara stokis yang ikut kepala otak dia sendiri saja. Sebab mungkin waktu tu saya rasa aku kakak Yam kot. Waktu tu lah. Yes. So saya adalah antara stokis yang sebab ada perasaan stokis yang degil. Sebab ada perasaan alah ni bisnes adik aku kot. Ni company kakak aku kot. Ini company adik aku kot. So jadi
rasa macam alah tak apalah, buat-buat, tak buat pun tak apa. So maksudnya memang ada perasaan macam tu kan. Alright. Okay, sambung. Lagi perasaannya, aduh. Perasaannya macam tu lah, sama. Lepas tu bila yang kalau kita tak dapat restock, selalu juga pergi dekat WhatsApp yang boleh tak aku nak restock sikit je. Lepas tu nanti dia balik, Asna aku dah kata kan minimum restock berapa, kau restock lah banyak tu, kau ni kenapa? Memang kena marah lah. Memang Memang special tak ada No tak ada special. je. Memang dia akan cakap marah-marah. Asna kau kena, kau kenapa ni? Kau kena restock sama orang lain lah. Tak adanya. Kau kena restock sama orang lain. Nanti kau order, kau restock balik. Dia akan cakap macam tu. Dia takkan cakap, okey Asna kau pergi order, senyap-senyap nanti tak adanya. Dia akan cakap sama je dengan orang lain. Itulah perbezaan bila berbisnes dengan adik-beradik. Dia buat macam kita ni orang lain sebenarnya. Tapi tak apa benda. Yeah, that's me. Mary tak suka rasa macam dia rasa selesa walaupun adik-beradik boleh pindah stok ke, boleh nak restock, minimal restock ke, memang tak pernah bagi. Pernah tak Kak Yang, okay, ni sama Mary, so tanya bagi pihak Kak Yang, pernah tak Kak Yang bagi stok dulu before you bayar? Tak pernah. Dia akan cakap gini, kau nak stok kau bayar. Dia akan cakap kau nak stok kau bayar. Tak ada aku nak bagi stok kat kau. Kau nak stok kau bayar. Macam tu lah ayat dia. Sama guys, sama dengan orang lain juga. Nak stok bayar. No money, no talk. Gitulah. Kan? Kalau macam orang kata kadang-kadang tu, bos, dah pukul 12 saya tak boleh nak transfer duit. So boleh tak saya ambil dulu and then saya bayar esok? No. Kau dia cancelkan je. Ada duit bayar, ada duit bayar. Gitulah. Okay? So, alright. Apa yang you rasa, okay, sebab sekarang ni ada 280 orang yang tengok sekarang ni. Okay. Apa yang you rasa best and you nak ajak orang lain untuk join Fatflare ni because of apa? Apa sebab dia? Okay, first of all, saya nak ajak orang yang betul-betul nak cari income. Okay, you all boleh join kita Fatflare. Apa yang bestnya Fatflare ni? Okay, sebab best, yang paling best sekali, ramai orang akui walaupun founder dia selalu marah, memang selalu marah tu, memang dia punya insting dalam diri bos kita, memang suka marah orang. Tapi dia baik hati, dia selalu bagi ilmu, dia tak kedekut duit. So setiap minggu dia akan curahkan ilmu. Dalam masa dia nak marah tu pun dia akan curahkan ilmu. You kena buat macam ni, you kena buat macam ni. So memang macam mana tu? Contoh marah-marah bagi ilmu tu macam mana? Tak faham lah. Kalau contohnya macam ni. Korang ni tak live nak income banyak tapi tak live, malas nak live, alasan anak lah, alasan tu lah. So waktu dia marah tu sebenarnya dia buka minda kita sebab dia buka minda kita tak ada alasan. Tak ada alasan kalau kita ada anak kecil ke, ada anak nak pergi sekolah ke, apa-apa ke, kita boleh manage kita punya masa. So kita boleh buat bisnes, bukan kita tak boleh, tapi kita ada alasan. Alasan kita lebih tinggi daripada apa yang kita nak. Sebab itulah kita tak boleh capai. Tapi bila kita dah ada jadual yang betul, apa yang kita nak buat, kita tahu, okay, waktu tu kita kena buat apa, waktu tu kita buat, waktu satu Ahad kita kena buat apa, kita ada schedule, senang kita nak arrange masa kita. So memang tak ada alasan untuk kita orang-orang yang berbisnes ni nak bagi alasan anak. Yang banyak sekali adalah anak lah, anak saya demam lah, itu memang betul, tapi kita boleh manage benda tu sebenarnya. Yes. Lagi apa lagi so, yang best? Selain okay, selain daripada itu, bila kita ada dalam Fatflare ni, kita ada circle yang positif. Bila kita macam ada masalah ke, kita bercerita. So ramai circle-circle macam kita group AEP kan. Group AEP yang lain bagi semangat.
bagi semangat untuk kita macam bangkit. Bukan nak downkan kita, dia lagi bagi semangat. So bila kita berada di kalangan orang-orang yang positif, walaupun kita tengah down, semangat kita akan naik. Kita akan lebih bersemangat. So bila kita bersemangat tu, itulah skill kita akan makin meningkat. Walaupun apa masalah yang kita ada semangat, high energy, so skill kita makin meningkat. So circle-circle yang positif bila kita ada buat bisnes, kita ada circle yang positif, itu adalah benda yang paling penting sekali. Okay, so amazing, circle, okay. Circle yang positif memang sangat penting Okay, selain daripada tu, apa yang you rasa Fat Flare dah ubah you lah? Bukan dari segi income sahaja, dari segi yourself, your family, apa yang you dah belajar dekat dalam Fat Flare ni sendiri? Okay, dalam Fat Flare ni adalah salah satu benda yang mula-mula saya join Fat Flare adalah Roblox. Sebab dulu, waktu dulu saya tak berani. Saya tak berani nak menonjolkan diri. Saya ni jenis lebih suka macam belakang tabir je, buat yang belakang-belakang je, yang depan tu biar orang lain. So lepas tu saya join Fat Flare, saya pernah buat roadshow dengan Fat Flare dekat TC bersama Cikgu Miza. Sale boleh dapat 3,000 plus. Waktu tu adalah kali pertama saya langgar Roblox diri saya untuk buat offline. So bila saya pergi dekat TC tu nak buat offline, saya rasa macam aku ni macam mana aku nak buat offline? Aku tak pernah buat offline ni, macam mana? So dalam masa 2 hari tu saya belajar. Okay, macam ni punya buat offline. Waktu buat offline tu kita punya keyakinan makin tinggi lah sebab kita berani bercakap dengan orang, kita berani bagi tahu produk ni macam mana, you ada masalah apa, macam mana nak mengatasi. So waktu tu keyakinan dengan Roblox saya dah pecah tembok saya untuk kali pertama lah. Itu adalah kali pertama saya pecah Roblox. Yes. Okay, so nak tanya ni memang interesting, okay? Interesting punya soalan. Okay, you adalah adik kepada founder, kakak kepada founder, adik pula dah. Kakak kepada founder and then dah bermula dari first, okay? And then now dah 3 tahun lebih. But you tak adalah tinggi sangat. Macam tak jadi top sale. Okay, 1, 2, 3 tu. So ada tak masa yang you bandingkan diri you dengan top sale tu? And how do you feel? Bila you tengok orang tu sales tinggi gila and you dah lah kakak founder and then tak jadi top sale pula tu. Antara yang terawal juga tapi tak jadi top sale. Apa yang you rasa? Okay, waktu first time tengok orang lain, biasanya Syuk akan keluarkan poster yang siapa top sale kan. Waktu tu terdetik juga sebenarnya. Aku ni kakak founder, sebenarnya aku tak ada halangan nak terima, nak tanya founder, nak tanya Kak Yam macam mana nak buat ni, macam mana nak buat tu. Tapi kenapa aku tak boleh jadi top sale? Sebab aku sebenarnya kalau orang lain mungkin dia orang rasa ada perasaan takut nak pergi jumpa Kak Yam, nak WhatsApp Kak Yam, nak tanya nak buat tu, nak buat ni. Tapi aku ada ruang untuk bercakap dengan Kak Yam macam mana aku nak tinggikan aku punya sale. Tapi tak cakap. Aku tak pernah dapat top sale pun. Tak pernah dapat top sale pun. Dan memang pernah terdetik lah. Mungkin waktu tu bukan rezeki lagi. Waktu sekarang bukan rezeki lagi untuk dapat top sale. Tapi semakin hari semakin kita kena berubah lah. Sebab mungkin kadang-kadang kita walaupun Kak Yam tu adik, kadang-kadang kita derhaka pada leader. Mungkin lah tu penyebab yang kita tak boleh jadi top sale ke, mungkin daripada situ jugalah. Tapi memang terdetik kalau orang lain dapat top sale, aku ni kakak dia, kenapa aku tak boleh dapat top sale? Memang terdetik juga. So rasa macam apa? Macam down ke? Ada tak pernah rasa down? Tak pernah rasa down tapi rasa okay, aku nak buat macam Mini. Kenapa dia boleh buat macam tu? Pernah juga lah pergi WhatsApp top sale tanya dia apa yang dia buat semua kan. So bila rasa dia orang boleh buat top sale, aku rasa aku boleh juga buat top sale tapi aku kena ada betul-betul
leadership yang power untuk tim-tim semua. So mungkin insyaAllah suatu hari nanti saya pun akan jadi leader, jadi top sale macam Winnie, macam Haida. Itulah. Alright, amazing. Okay, so apa yang you nak share dekat yang ramai tengah tengok live ni dekat FB page? Apa yang you nak share? Maybe tips ataupun rahsia kejayaan you untuk bisnes, untuk maju, untuk berjaya. Okay, boleh share sekarang. Okay, so tips saya adalah saya nak buat sesuatu tu saya akan tengok dulu. Saya akan tiru wasi, tengok macam untuk orang yang dah berjaya, apa yang dia buat. Apa yang dia buat, kalau dia buat sesuatu tu dia akan buat bersungguh-sungguh sampai jadi. Katakan dia nak buat kontes kan, dia akan buat kontes dia sampai akhir. Dia tak akan buat macam separuh jalan. Lepas tu saya akan tengok balik. Kalau aku nak buat ni aku kena push diri aku. Macam kalau orang yang dah bersalin, kalau dia betul-betul nak deliver kan, dia tak boleh nak stop. Aku tak nak bersalin dah, dia tak boleh macam tu. Dia kena push juga baby tu sampai keluar, sampai baby tu keluar. So macam tu lah saya rasa. Bila saya nak, saya akan push diri saya. Saya akan push, saya akan aku tak boleh sampai kat sini. Aku kena buat juga, kena buat. Orang lain boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? So saya rasa sampai sekarang walaupun saya ada halangan, orang keluar masuk dalam tim, orang keluar, orang masuk, orang baru keluar, orang baru masuk, ada yang keluar. So macam-macam halangan tu saya rasa itu mungkin halangan untuk aku lebih maju. Mungkin halangan-halangan yang kecil tu boleh membawa aku kepada kejayaan. So why not aku buat sampai dapat. So bila kalau rasa macam ada benda-benda down, saya akan fikir kenapa saya bertapak dengan Fatfeel? Kenapa saya buat selama 3 tahun lebih dengan Fatfeel? Kenapa apa yang saya nak capai? Apa yang saya dah capai? So saya akan ingat benda tu. Lepas tu saya akan mula fikir dan saya akan pasang strategi. Okay, so anak-anak buah saya akan buat kelas Zoom. Saya akan buat training, ikutlah yang mana nak join, yang mana tak nak join. Tak nak join sudahlah, saya akan fokus pada orang yang nak ikut saya saja. Sebab dalam kita ada tim ni, ada yang anak-anak buah kita dia just nak menjual saja, dia tak nak ilmu. Ada yang nak menjual dan nak ilmu. So waktu tu kita boleh tengok yang mana nak dengan yang mana tak nak. So dalam bisnes ni leadership kena adalah leadership untuk tim-tim supaya kita nak kekalkan tim, lepas tu nak maju, nak makin makin besarkan empayar kita sebab kita adalah founder pada bisnes kita sendiri. Yes. Okay, pernah tak dalam sama berbisnes 3 tahun lebih ni, pernah tak rasa nak give up? Rasa macam fed up dah semua ni and aku nak give up. Pernah tak? Actually pernah banyak kali. Bila kita bekerja, kita buat part time business. Bila dekat waktu kita bekerja, orang perli-perli, dia akan cakap dia akan cakap orang tu banyak untung lah, sekarang dah kaya, dah banyak duit. Waktu orang cakap sebab kita bekerja dalam kumpulan office, tapi bila orang tu perli-perli kita rasa macam aku malas buat macam ni sebab kita bukan buat full time business tu, kita buat part time dan kita pergi kerja siang hari, balik tu baru kita buat business kan. Bila orang perli-perli, bila orang cakap orang kaya, jutawan, sebab tu rasa macam kau ni perli aku ke? Tapi dalam masa yang dia perli tu aku akan cakap kepada diri sendiri, tak apa kau tunggu, aku bukan nak tunjuk yang kau ada duit tapi aku tunjuk dengan result. Dan bila saya beli kereta, orang mula tengok, dia buat bisnes ada result. Saya pernah cakap dekat suami saya, kita beli kereta kita jangan bagi tahu orang, kita buat dulu bisnes kita. So bila orang nampak kita keluarkan kereta untuk bisnes kita, daripada situ orang akan nampak, budak ni buat bisnes memang ada result. So result tu yang kita keluar tu orang percaya. Lepas tu orang-orang yang cakap saya dekat office macam-macam tu saya ignore. Sebab saya dah ada result. Sebab saya buat betul benda yang saya buat ni ada result, dan result tu korang nampak. Lepas tu lepas daripada saya beli kereta tu, orang cakap apa-apa saya ignore je lah.
Sebab saya tahu apa yang saya buat, saya dapat result. Apa yang kau cakap dekat aku, benda tu adalah semangat untuk aku lebih berjaya hiraukan orang lain. Sebabnya waktu kita tak ada duit, bukan kita minta tolong dia pun. Dia bukan nak bagi kita pinjam pun. Kita kena survive hidup kita sendiri untuk kita beli makanan, untuk kita bayar duit rumah, bayar duit kereta. So saya ignore je. Lepas pada tu memang saya ignore, saya tak ambil tahu langsung. Orang nak perli ke apa, perlilah. Tapi yang paling best bila orang perli saya akan beli makanan, saya akan hantar dekat office. Saya akan tempah catering ke mana-mana, hantar makanan dekat office. Lepas tu bila orang dah tahu saya beli tu, dia orang mulalah senyap. So waktu tu memang saya pulang, apa yang orang kata perli-perli tu saya pulangkan balik, saya beli makanan, bagi dia orang makan dekat office. Itu adalah cara saya bagi dia orang. Amazing. So mula-mula pernah give up, but then turn to positive side, biarkan je jadikan semangat. Betul tak? Okay. So macam itulah Kak yang korang selalu cakap kan. Okay, so Mary repeat sahaja. Okay. Alright. Apa you rasa cabaran lah yang you rasa tak boleh lupa selama you business 3 tahun bersama adik sendiri? Cabaran dia tak boleh lupakan. Okey, cabaran dia tak boleh lupakan bila bila kita nak restock. Waktu tu kita memang restock, minimum restock adalah 5 kotak. Tapi kita tak boleh restock 5 kotak sebab kita dah ada stok dekat rumah. Tak ada orang, waktu tu ejen tak berapa jalan. So kita nak beli, lepas tu dia kata tak boleh, kau kena beli 5 juga. Waktu tu rasa ya Allah, macam mana ni aku nak buat. Memang tercabar gila. Lepas Kejam punya founder tu. Kejam. Memang kejam gila founder ni. Lepas tu okey tak apa. Ambil masa training team macam mana ajar dia orang magic number semua tu. Memang waktu tu memang 2 je boleh restock. Tak boleh restock 5, boleh restock 2. Macam mana aku nak buat ni? Waktu tu struggle dengan fikir-fikir training team. Lepas tu ajar dia cara magic number supaya dia nampak macam mana nak restock, nak simpan stok. So waktu tu adalah waktu yang mencabar gila lah bagi saya. Kalau benda-benda lain terasa tak mencabar, tapi daripada segi kita nak restock barang tu, itu adalah benda yang mencabar. Bila kita punya ejen-ejen sendiri waktu tu tak nak restock, lepas tu ada yang tidur, sedangkan kita ni leader kena restock ikut minimum yang founder dah tetapkan. Itu adalah perkara yang paling mencabar bagi saya lah setakat yang ni. So selepas tu sekarang ni boleh restock berapa dah? Okey, Alhamdulillah sekarang dah boleh restock lebih daripada 5 kotak seperti minimum order yang bos bagi. Alright. Tapi kena selalu training team, kena bagi semangat dekat dia sebab team ni ibarat bila kita tidur, dia pun akan tidur. So kalau kita bangun, dia pun akan bangun. So macam itulah kita kena selalu bagi semangat, kena lead dia orang, bagi semangat, kata-kata semangat. Alright. So berapa kalau boleh bagi sales, kalau boleh disebutkan sales untuk 2017, 2018, 2019? Berapa sales you kalau you boleh share? Okey, sale pada 2017 iaitu permulaan saya tak banyak, dalam 22,000 macam tu. So pada 2018 adalah 159,000 dan pada 2019 naik kepada 320,000. Alhamdulillah. Wow. So target pada tahun ni, target pada tahun ni insya-Allah saya nak capai 1 juta. Insya-Allah. Amin. Okay, so setakat daripada Januari sampai April ni dah berapa dah sales? Sale Januari sampai April adalah dalam 63k. 63k daripada 60 Januari sampai Januari. April. March, April tak masuk lagi. Okay, alright. So amazing. Thank you so much. Alright. So
pendapat you lah secara general. Adakah berbisnes dengan adik-beradik ni okey ataupun kalau boleh dielakkan? Cuba bagi pendapat you. Okey, pendapat saya dia sebenarnya depend atas seseorang tu. Kalau dia rasa dia boleh ikut flow, tak kira lah kakak ke adik dia boleh ikut rules yang telah dinyatakan, dia boleh go on je dengan bisnes tu. Tapi kalau dia rasa dia ego, dia tak nak buat bisnes dengan adik-beradik, dia rasa okey aku boleh buat lebih bagus pada dia nak jadi founder sendiri ke, itu adalah hak dia. Tapi bagi saya, bila saya berbisnes dengan adik-beradik, kita tahu macam mana adik kita punya perangai. So dia kalau dia kata tak boleh lah, kita ikut je flow dia, tak ada masalah sebab kita boleh je, kita rasa macam waktu kita bisnes, kita rasa kita ni bukan adik-beradik dengan dia. Kita bukan adik-beradik dengan dia. Kita rasa waktu kita duduk sekeluarga pun kita tak pernah bincangkan pasal bisnes. Kita just duduk adik-beradik. So bila kita bisnes, kita rasa dia bukan adik-beradik kita lah. Buat macam tu sebenarnya boleh. Boleh buat macam tu. Okay, so depend kita lain, macam mana kita nak. Nanti kata lain adalah dengan kata ego. Betul tak? Yes, dengan kata lain kita kena rendahkan ego. Walaupun kita kakak dia, kita kena rendahkan ego. So bila dia nak bagi ilmu tu, kita menerima dengan hati terbuka. Jangan pula kau kata dia nak bagi ilmu, aku kakak dia, aku lebih banyak ilmu pada dia. So nanti ilmu yang dia nak bagi tu tak masuk dalam kepala otak kau sebab kau terlalu ego. So rendahkan ego, terima apa saja kritikan yang dia bagi. Dia cakap kau macam ni ke, kau macam tu ke, kau terima saja sebab dia membimbing kita untuk kita berjaya. Mana ada adik-beradik yang nak tengok adik-beradik sendiri yang tak berjaya kan? Of course lah dia nak tengok adik-beradik dia berjaya. Sebab tu dia selalu komplain, dia selalu komen, kau kena buat tu, kau kena buat ni. Itulah dia sebenarnya. Ada side bagus. So, maksudnya, okay, sambung. Apa? Sebenarnya ada side yang bagus kalau kita fikir benda tu bagus, dan ada yang side tak bagus bila kita fikir benda tu tak bagus. So sebenarnya kita kena positif lah. Yes, kena positif. Okay. So maksudnya dia setuju lah kalau bisnes adik-beradik maksudnya boleh berbisnes dengan adik-beradik ataupun saudara mara ke, sepupu ataupun sepapan. Okay, so apa you punya nasihat pada orang yang nak berbisnes dengan adik-beradik dia ke, saudara mara dia ke, yang nak berbisnes dengan pak saudara dia ke, mak saudara dia ke. Cuba share sikit apa nasihat dan pengalaman you bila you ada bisnes dengan adik-beradik ataupun mak saudara kan, because one of your team adalah mak saudara sendiri. Okay? Interesting guys. Okay, sebenarnya dalam tim Hasnah ni dia ada banyak sepupu, ada banyak mak saudara, ada banyak kawan-kawan. Jadi banyak benda yang buat dia rasa macam mana nak handle ni, kan. Okay. Okay, cuba share sikit pengalaman and nasihat. Okay, so pengalaman bila ada mak saudara atau saudara mara dekat dalam grup, kita just, kalau dekat dalam group kita kena bagi tahu generally. Maksudnya kita kena cakap benda tu dengan sesuatu yang tegas. Maksudnya aku suruh kau buat task, kau kena buat task. Siapa pun kau, mak saudara ke, sepupu ke, kau kena buat. Tapi bila kita jumpa dekat rumah dia ke, kita cakap macam kita mak dia, mak saudara kita lah. Kita tak boleh beza-bezakan sebab kita berbisnes ni based on business. Kita tak boleh bezakan kau mak saudara aku, kau boleh dapat harga murah, kau sepupu aku, kau boleh dapat harga murah, tak. Dia still on track, kena harga yang sama, kena tetapkan task yang sama, kau kena buat live, tak kira lah, kau kena buat juga. Kau kena denda, kau kena denda juga. So itu adalah rules saya dekat dalam saya punya team. Tak kira sebab saya dekat sini ada kawan-kawan, ada mak saudara, ada sepupu. So saya kadang-kadang macam serba salah. Macam mana aku nak cakap dengan mak saudara aku ni. Tapi sebenarnya selalunya semua rasa macam takutlah nak tegur. Okay, so ini dia nasihat dia. Okay, nasihat sikit. Hasnah. So bila kita cakap dengan mak saudara kita cakap, okay, nada tu sebenarnya kita boleh je walaupun kita
leader dia, kita boleh cakap dengan nada yang rendah diri. Cakap, okey, contoh Cik Sal kena buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kalau Cik Sal tak buat, macam mana anak-anak saudara Cik Sal nak, anak-anak tim Cik Sal nak ikut Cik Sal. So Cik Sal kena tegas. So dengan cara yang kita tolerate dengan dia tu sebenarnya boleh. Bukan tak boleh, bukan kita macam mak saudara kita cakap macam kita tak boleh cakap bahasa aku. Tapi kita boleh cakap dengan nada yang betul. So kita bagi nasihat pun dengan nasihat yang betul. Still masih ada hormat dengan mak saudara kita. Dengan saudara-saudara pun sama. Still kena ada hormat walaupun kita leader dia. Itu adalah nasihat saya lah kepada yang takut nak ambil mak saudara lah, sepupu lah, sepapat semua. Ada certain saudara yang dia boleh join bisnes kita dan ada sesetengah saudara yang dia tak boleh tengok kita berjaya ataupun kita tengok lebih daripada dia. Saudara-saudara ni pun sebenarnya dia ada jenis-jenis juga. Ada yang boleh masuk dengan kita, ada yang ada yang dengki tak boleh tengok kita lebih. Tapi kita just ambil benda tu, benda yang positif lah. Okay, maksud kalau kau tak nak ikut aku, sudah kau nak buat bisnes lain, buatlah, tak ada masalah pun. Yang mana nak ikut kita ajak dia. Yes. Betul. Okay. So kesimpulannya adalah sebenarnya you kena tengok perangai ataupun attitude you punya adik-beradik, you punya mak saudara ke, pak saudara ke, sepupu sepapat ke, kawan-kawan baik ke. Okay, sebab Mary sendiri ada banyak pengalaman, okay, yang even Mary secara jujurnya Mary pernah keluarkan Mary punya kakak, seorang lagi kakak daripada stokis. Okay, sebab dia buat hal sendiri. And Hasnah pun salah seorang yang pernah kena sound dengan Mary, dengan Kak Yam, yang dia suka buat kepala sendiri sebab dia ingat ni syarikat adik dia, bapak dia punya. So dia boleh buat suka hati. Okay, so sebenarnya tak boleh. Kita kena be professional, alright? So sebenarnya you kena tengok adakah dia ni sesuai dengan you ataupun dia tak boleh ikut apa yang you tengah bawa. Kalau tak boleh ikut, tinggalkan. But first cuba je dulu, cuba bantu dia sebab kita sebenarnya saudara mara lah kita nak bantu. Kan? Mana ada orang nak tengok saudara mara dia miskin, susah. Kan? So sama-sama kita kaya, sama-sama kita berjaya. Tapi certain orang tak semua mudah untuk dibentuk tau. Mindset dia orang ni kadang-kadang ni bukannya senang guys. So orang kena tengok juga. And then kalau you dah rasa dah bantu, dah cakap macam ni, macam tu, macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Macam PM kita kan. So, kalau tak boleh juga, lepaskan. Okay, mungkin dia boleh pergi dengan orang lain. Tinggalkan saja. Jangan rasa macam sayang sangat nak lepaskan batu yang berat. Okay. So, kita dah 1 jam lebih bersama ni. So, thank you so much. Akhir kata, okay. Akhir kata lah, bagi sikit akhir kata semangat ke apa ke ataupun nak ajak tim ke, nak contact kat mana, sila kita bagi peluang ni. 160 orang yang join ni. Okay, so akhir kata saya nak berterima kasih kepada Puan Siti Mariam kerana telah menawarkan saya join Business Factor selama 3 tahun lebih. Dan sesiapa sahaja yang nak tambah income, yang nak bantu suami, yang nak nak bantu keluarga, so boleh join kita Team Factor sebab kita daripada you tak ada apa-apa, daripada you zero kita akan ajar dan kita akan bekalkan marketing prop yang cantik kepada anak saya. Yes, amazing. Alright, so thank you so much kepada Puan Uswah Hasanah Abdul Samad kerana sudi untuk menjadi tetamu jemputan saya sebagai topik untuk topik kita pada hari ini, adik-beradik susah ke nak bisnes. Alright, so thank you so much. Bye. Okay. Macam mana guys? Interesting tak topik kita hari ini? Kan Mary dah cakap. So kita dah ulas topik kita pada hari ini kan. Apa yang you all dapat pada hari ini? Mary rasa sangat banyak daripada sharing pengalaman buat usaha sana tadi tu. So Mary rasa you all pun insyaAllah boleh berjaya sama-sama
dengan Faithful jika korang terus committed, upgrade ilmu dan konsisten serta fokus dengan apa yang you all buat. Okay, boleh tak tolong komen dekat bawah? You all rasa topik kita hari ni best ke tak best ke? And komen juga topik apa yang you all nak Mary bawa pada hari esok. Mungkin topik korang boleh jadi pilihan Mary pada hari esok kan? Sambil-sambil tu kau baca ni. Komen ni. Thank you sharing Mary. Thank you so much. Interesting. Best sangat malam ni. Amazing. Best. Belajar daripada pengalaman. Yes. Sebenarnya kita kena selalu belajar daripada pengalaman korang yang dah berjaya. Mesti ada liku-liku perjalanan tu yang boleh memberi pengajaran kepada you all semua. Okay. So cuba komen kat bawah, topik apa yang you all rasa Mary nak bawa hari esok. Ataupun kau rasa macam, Mary bawa topik ni please. Okay. Anything, topik yang best. Ataupun you nak Mary buat apa? Hindustan ke? Sebab dia Siti Mary Show ni, dia bebas. Okay, bebas. Topik bebas. Suka hati dia lah. Okay, kalau dia nak bawa guest, dia bawa guest. Kalau dia nak menari, dia akan menari. Kalau dia nak gedis-gedis, dia akan jadi gedis-gedis. Alright? So, sangat best. Ramai gila orang komen sangat best. Amazing. Okay? Best topik. Alright, topik sangat best. Yes, sebab ramai orang dia skeptical. Boleh ke nak bisnes dengan family? Okay? Yang tak bestnya bila mereka rasa yang alah, sepupu aku kot. Alah, adik aku punya bisnes kot. Ambil je lah shampoo ni tak bayar-bayar. Oh, no. Tidak, tak boleh macam tu. Okay, kalau korang leader, korang ada dalam satu team tu ada adik-beradik ke, ada mak saudara, ada sepupu ke, kawan baik ke, you kena professional dan mereka pun kena tahu yang mereka kena professional. Ikut saja apa yang HQ dah buat, ikut saja rules dalam group tu. Ikut je apa yang leader cakap. Okay. Mary bawa topik student berbisnes esok. Alright, amazing. Boleh. Kita banyak sangat result student buat bisnes tapi sebulan 50k. Kau ada. Okay. Best topik bisnes adik-beradik ni sebab tak semua selalu adik-beradik ni. Yes. Nak dapatkan alignment tu bukan senang guys. And even kayak macam nyampah kalau tak boleh tolerate sangat dengan apa yang kita buat, rules apa semua. That's why Mary, Kak Yam tu buang je. Okay. So Mary tengok lah apa yang Kak Yam buat sama ni kan. Okay, lagi nak topik suri rumah berjaya dan time management hebat. Ini semua kita ada result. Ini macam kacang gila lah kalau nak suruh Mary bawa kan. Lagi, boleh ke student berbisnes? Amazing, dah 2 orang dah pilih topik ni. Okay. Thank you Lady Boss dan Kak Hana kongsi ilmu sangat bermanfaat. Alhamdulillah, thank you so much. Okay, best sangat share malam ni, bikin terbakar dan bersemangat. Amazing. Okay, apa lagi topik ni? Ramai orang komen ni. Okay. Yes, sebenarnya bila kita nak bisnes ni, apa yang penting ada alignment. Align kita dengan team kita, dengan business partner kita, dengan adik-beradik kita, memang kena align. Kalau kita tak align, susah kita nak dapatkan kerjasama dan kata sepakat tu untuk terus pergi fly. Okay, untuk kita terus naik lah orang kata. Okay, so kalau tak ada align dalam team ataupun business partner, memang susah nak naik. Okay, sebab tu Mary selalu nasihatkan jika your team tak boleh nak ikut you rasa memang tak boleh dah nak bawa dia, tinggalkan. Sebab kapal yang berat memang akan slow. Dia takkan pergi laju. So dalam bisnes ni, speed sangat penting. Okay, lagi you laju, lagilah tinggi sales you. Okay, sekarang ni orang nak bayar pada yang laju saja. Adakah orang nak internet yang slow? Dah lah PKP ni line slow je kan. So tak ada orang nak yang slow. Customer service slow ke, barang yang slow ke, semua slow-slow tak ada.
So kalau korang rasa kapal yang korang sedang bawa tu ada orang-orang yang memberatkan kapal tu, memang korang tak boleh dah nak bawa, tinggalkan sahaja. Okay? And then, bolehkah lelaki ni berbisnes produk? Okay, amazing. Anak penghalang untuk berbisnes. Betul ke? Wow, amazing. Okay, nak topik boleh ke bekerja tapi buat bisnes? Amazing. Topik kerja sambil bisnes. Boleh. Anak penghalang bisnes dan buat tas. Katanya. Itulah alasan ramai orang. Mary selalu dengar kat yang bebe-bebe macam tu. Okay. Lagi topik suami tak support. Macam mana kita nak buat? Kan? Lagi. Jangan biarkan. Ya, line slow tapi saya kena laju-laju. Yes, amazing. Alright guys. Kak yang akan pilih topik-topik yang korang nak kan ni, yang korang komen kan ni hari esok. So surprise topik dia apa. And thank you so much kepada yang dah like, yang dah komen, yang dah share live Siti Mary show ni pada hari ni. So hari esok kita akan berjumpa pada masa yang sama iaitu pukul 9 malam. And di tempat yang sama iaitu di page Facebook Siti Mariam Samad Founder Fatler. And thank you so much. Mary doakan korang semua kaya berjaya dalam apa saja bisnes yang you all buat. Semoga korang dapat manfaat pada sharing hari ini. Dan semoga semuanya dipermudahkan urusan. Stay safe, stay at home. Thank you. Bye.